Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dapat bersama-sama pada pagi ini dalam program khas untuk pagi ini, iaitulah kita hendak membincangkan intipati secara ringkas kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah karangan Al-Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana kitab ini kitab yang ringkas, kecil, dan tidaklah kita hendak menghuraikannya seperti kita membaca kitab dengan makna kita nak hurai satu persatu perkataan dia, kerana ia kitab yang ditulis untuk dibaca secara personal. Tetapi apa yang kita nak adalah kita nak ambil dia punya intipati, kandungan dia, untuk kita faham dan kita amalkan. Dan kitab ini telah dikarang oleh seorang ulama yang besar, ulama yang masyhur, iaitulah Syekh Nasir As-Sa'di, pengarang tafsir As-Sa'di, seperti yang ramai orang kenal kitab tafsir beliau, dan beliau adalah guru kepada Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Dan kitab ini dikatakan telah disusun oleh beliau rahimahullah sekitar pada tahun 1373 Hijriah, apabila beliau pergi rihlah, pergi musafir ke Lubnan untuk berubat. Dan di sana beliau telah membaca sebuah kitab, sebuah buku motivasi yang masyhur pada zaman tersebut, yang diterjemahkan ke bahasa Arab, namanya Da'il Qalaq Wabda'il Hayah, iaitulah How to Stop Worrying and Start Living, karangan Dale Carnegie. So daripada kitab ini, Musannif rahimahullah mendapat ilham untuk mengarang kitab beliau supaya menerangkan pula bagaimanakah cara-caranya untuk kita hidup tanpa depresi, tanpa ada masalah kemurungan, mengikut panduan Islam. So ini adalah tema besar kitab ini, bagaimana kita nak hidup dengan kehidupan yang bahagia, yang gembira sebagai seorang mukmin mengikut petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kerana tentulah perkara ini dibincangkan oleh banyak golongan, oleh orang kafir dengan sudut pandangnya, orang ateis dengan sudut pandangnya, orang sekian. Dan Islam adalah yang paling layak untuk berbicara tentang masalah ini, kerana Islam seperti mana yang kita tahu adalah syariat yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Matlamatnya adalah untuk membimbing manusia ke arah kehidupan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Tentulah bila orang kafir bercakap tentang masalah yang sebegini rupa, mereka hanya bercakap tentang kebahagiaan hidup di dunia dan tidak melihat dari sudut akhirat. Bagi yang tidak percaya kepada hari akhirat, bagi yang percaya kepada hari akhirat mengikut fahaman mereka, tentulah hakikatnya apa yang mereka harapkan daripada kebahagiaan di akhirat tidak akan mereka dapat. Yang mereka akan dapat ialah kesengsaraan di dunia dan juga di akhirat. Walaupun sekarang ni dah banyak orang berbicara tentang isu kemurungan, depresi, dan ada golongan yang cuba mengatakan kononnya depresi ini tidak ada kaitan dengan agama, dan jadi sebab itu kita tak boleh mencari solusinya daripada agama. Dan ini adalah dakwaan yang sangat batil, kerana agama datang untuk untuk mengurus atur kehidupan manusia dalam semua segi, yang kecil yang besar. Jadi mana mungkin tiba-tiba agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ini untuk membimbing manusia mencapai kebahagiaan, tujuan dia yang paling besar adalah hayya 'alal falah, untuk mencapai kebahagiaan, kejayaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ini doa yang agung yang Allah Ta'ala ceritakan sikap orang yang setelah melaksanakan rukun iman yang terbesar, rukun Islam yang terbesar, rukun Islam iaitu ibadat haji. Allah Ta'ala menceritakan dua golongan manusia, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi golongan
orang yang beriman, Tuhan sifatkan doa mereka adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Mereka minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala kata wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Dan carilah, tuntutlah apa yang telah Allah sediakan untukmu daripada kebaikan akhirat. Dan jangan kamu lupakan bahagian kamu di dunia ini. Dan buat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah buat baik kepada kamu. Jadi, bagaimana kita boleh mengatakan bahawa solusi kepada masalah depresi, kemurungan tidak terdapat dalam agama? Ini adalah dakwaan yang palsu. Kenapa dakwaan ini timbul? Kerana menurut kajian yang telah dibuat oleh akademik di Amerika, Journal Secretary di Amerika, telah mengeluarkan satu statistik setelah kajian dibuat, menunjukkan bahawa yang paling banyak kes bunuh diri, yang mana bunuh diri ini adalah natijah daripada kemurungan kebiasaannya, adalah berlaku dalam kalangan golongan ateist. Golongan tidak percaya kepada Tuhan, berbanding dengan golongan yang mengklaim diri mereka beriman atau beragama. Tentulah yang berlaku, kalau kita akan tengok nanti, hakikatnya orang yang mengaku beriman atau beragama ini, kalau dia terlibat dalam kes bunuh diri itu, hakikatnya kerana dia hanya mengaku secara zahir, tapi dia tidak praktik ajaran agama tersebut dengan betul. Itulah punca dia berlaku perkara tersebut. Jadi itu dari sudut kenapa golongan ateis sekarang ini cuba nak menafikan kononnya agama bukan ada kaitan dengan kebahagiaan kerohanian. Dan salah seorang daripada pahlawan ateis yang baharu ini, iaitu Sam Harris, telah mengasaskan ajaran spiritual atheism, yang mendakwa kononnya kita boleh mencapai kebahagiaan kerohanian tanpa agama. Nas'alullah al-afiyah. Tapi hakikatnya tidak juga. Dia pergi ambil ajaran Buddha, ajaran Shinto, Zen dan sebagainya, dia campur-campur, betul dia buat amalan-amalan meditasi, yoga dan sebagainya, yang semua itu berunsur syirik dan khurafat, kan? Jadi dakwaan yang mengatakan bahawasanya depression atau kemurungan tidak ada kaitan dengan agama, ini dakwaan yang batil. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingati Allah sahajalah jiwa kamu, hati akan menjadi tenang. Maknanya hati tidak tenang bila tidak mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah punca. Jadi kalau punca ketidaktenangan hidup ini adalah kerana kita berjauhan daripada Allah, kita tidak mengenal Allah, maka bagaimana kita boleh kata agama tidak membantu dalam menyelesaikan masalah depresi dan kemurungan? Ini kerana mereka cuba nak lari daripada hakikat dan fakta. Punca terjebaknya seseorang dalam kemurungan adalah kerana lemahnya pegangan agama dan iman. Dan ini adalah hakikat. Bukan kita hanya mengukur dari isu iltizam orang itu pada amalan yang zahir. Kerana Islam ini, iman itu ialah qaulun wa amal. Iman itu adalah qaulun wa amal. Dia adalah ucapan dan juga amalan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Amalan hati dan lisan dan anggota badan. So, iman dia mesti berhimpun beberapa perkara, beberapa aspek. Jadi kalau orang itu hanya beramal dari sudut zahir, menutup aurat, salat 5 waktu, tapi tidak ada khusyuk dalam salat, tentulah dia masih lagi terdedah kepada isu-isu kerohanian dan masih lagi tidak aman daripada syahwat dan syubhat. Jadi musannif rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang kecil ini, kitab ni tidaklah besar, dia hanyalah sebesar tapak tangan kita, boleh dimasukkan dalam poket baju. Kitab ini kecil sahaja. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab ini bahawa setiap kita ni bila hidup, tak kiralah apa latar belakangnya, nak hidup bahagia, tenang di dunia ini. Tentulah. Dan itulah memang tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita di dunia ini, bukan untuk kita hidup dalam keadaan susah gelisah, tapi untuk hidup tenang. Tapi tentulah dunia ini dar ibtila, negeri untuk diuji oleh Allah Ta'ala.
Maka dalam nak mencapai ketenangan itu, dia ada ujian. Maka sebab itulah kita ada masalah dalam hidup. So masalah adalah kelaziman hidup. Kita tak boleh expect hidup di dunia ini adalah hidup yang memang Tuhan jadikan dia bahagia. Ini adalah perkara yang pertama yang mesti kita set dalam minda kita, bahawa kita tidak dicipta oleh Allah Ta'ala dunia ini seperti kita di syurga. Hidup yang tidak ada masalah, yang bahagia, yang problem free, ini hanya akan kita dapat setelah kita berjuang di dunia ini. Tapi seperti mana kata Syekh al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah. Inna fid dunya jannatan, sesungguhnya ini ada surga yang sesiapa yang tidak masuk, man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah, tak masuk syurga akhirat. Iaitulah kita mesti berjuang di dunia ini untuk mencari ketenangan supaya kita memperolehi ketenangan di akhirat. Sesiapa yang, sebab itu Allah Ta'ala kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak masuk ke syurga melainkan jiwa yang tenang. Walaupun kita manusia dicipta oleh Allah Ta'ala ini, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Tujuan Tuhan cipta yang kita untuk dia uji kita. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Sentiasalah mereka akan bercanggah pendapat kecuali yang Tuhanmu rahmati. Dan demikianlah Tuhan menciptakan mereka untuk perkara tersebut. Iaitulah untuk kita di dunia ini mencari jawapan. Kita diuji dan kita kena cari jawapan yang benar. Bila kita dapat jawapan yang benar, kita akan mendapat ketenangan di dunia, dan ganjarannya adalah ketenangan yang abadi di akhirat. So mencari ketenangan dunia adalah matlub syar'an, dituntut secara syar'i. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Apa makna Allah Ta'ala bagi tahu kita dengan mengingati Allah jiwa kita tenang? Sebab jiwa kita tenang. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita berhadapan dengan musuh, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, tuangkanlah, limpahkanlah ke dalam jiwa kami ini kesabaran, dan tetapkanlah tapak kaki kami, tidak berganjak, jangan lari daripada medan perang, dan bantulah kami ke atas golongan yang kafir. Itu perang fizikal. Sama juga kata Syekh al-Islam Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, hakikatnya kita dalam dalaman kita juga, dalam jiwa kita juga sedang berperang dengan orang kafir. Siapa dia? Syaitan. Ini adalah punca segala kekafiran. Jadi hakikatnya kita 24 jam dalam peperangan. Jadi kita disuruh ketika berperang untuk tenang, supaya kita boleh berfikir, menyusun strategi. Jadi mencari ketenangan adalah matlubun syar'an. Dan semua manusia secara fitrahnya nak cari ketenangan. Tetapi bukan semua orang boleh dapat. Dan untuk mendapat ketenangan yang sebenar ini, yang hakikatnya adalah bagaimana cara kita untuk meluluskan diri kita ini dalam ujian hidup. Inilah maksud sebenar. Maksud sebenar kita mencari ketenangan ialah kerana kita nak lulus ujian yang Tuhan telah letakkan kita di dalamnya di dunia ini. Dan orang yang tidak tenang ialah orang yang tidak lulus ujian sebenarnya. Nas'alullah al-afiyah. Dan jikalau dia gagal, sehinggalah ke tahap dia membunuh diri, dan tentulah bunuh diri adalah satu dosa. Sebab itulah bunuh diri adalah dosa yang besar. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ancaman orang yang bunuh diri ini, dia kekal dalam neraka, duk azab diri dia sendiri dengan benda yang dia bunuh diri dia. Siapa yang minum racun, dia akan duduk dalam neraka itu duk minum racun. Siapa yang tikam diri dia dalam neraka, dia duk tikam diri dia, dan seterusnya. Na'udzubillah min zalik. Kenapa bunuh diri dosa besar? Kerana dia gagal
melaksanakan tugas yang Tuhan bagi kepada dia bila Tuhan ciptakan dia di muka bumi ini untuk menjawab soalan-soalan kehidupan. Yang bila dia jawab soalan-soalan kehidupan ini, maka dia akan lulus dan berjaya. Ada orang mengambil langkah mudah dengan cara dia lari daripada kononnya nak menjawab soalan ini, sedangkan dia telah pun diberikan kewajipan tersebut, maka hukumannya tentulah berat. Sebab itulah kata At-Tahawi rahimahullah, wal amnu wal iyasu yanqulani 'anil millah. Wal amnu wal iyasu yanqulani 'anil millah. Rasa aman daripada azab Allah dan rasa putus asa daripada rahmat Allah ini mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Seseorang yang rasa aman daripada azab Allah, dia tidak bersedia untuk menempuhi ujian di dunia ini. Orang yang putus asa daripada rahmat Allah juga sama. Sedangkan tujuan Tuhan ciptakan dia di dunia ini adalah untuk dia diuji oleh Allah Ta'ala. Untuk dizahirkan hikmah Allah Ta'ala pada menciptakan manusia. Bahawa manusia bukan seperti malaikat yang diciptakan hanya untuk ikut apa sahaja perintah Allah Ta'ala. Manusia, Tuhan bagi kepada mereka ikhtiar, pilihan. Manusia boleh memilih. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih kami nak uji. Faja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabil imma syakiran wa imma kafura wa hadaynahu an-najdain falaqtahama al-aqabah. Tuhan memang uji kita dengan diberi kita pilihan untuk kita buat. Kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk ada kemampuan memilih yang baik dan buruk. Sebab kita ada syahwat, yang mana kadang-kadang syahwat itu mengalahkan akal. So kadang-kadang kita akan buat benda yang buruk yang kita tahu benda itu buruk kerana keinginan nafsu kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawa jiwa manusia ini dia ada tahap atau peringkat. Sifat asal jiwa manusia ialah innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa manusia ini menyuruh ke arah yang buruk. Dia melawan logik akal. Walaupun manusia ada akal, ada fitrah, tetapi dia ada nafsu, yang orang Melayu sebut nafsu. Dan nafsu ni kecenderungan dia pada apa yang dia seronok, apa yang dia suka. Tak kira lah benda tu baik atau buruk. Jadi sebab itulah akal sentiasa tahu mana yang baik dan buruk. Tetapi kenapa orang yang berakal buat benda buruk? Kerana dia dikalahkan oleh syahwat, oleh nafsu. Dan jika seorang itu berjuang mendidik jiwanya, dia akan memperolehi apa yang Tuhan sebut sebagai an-nafsul lawamah, jiwa yang mula sedar akan kesalahan benda yang dia buat, lalu dia mengkritik dirinya sendiri setelah dia melakukan kesalahan yang membawa dia kepada taubat. Dan setelah dia berjuang, kita kena pastikan jiwa kita ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah penyudahnya, penghabisnya yang kita nak. Yang mana nafsul mutmainnah lah yang Tuhan akan kata kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha kepada Tuhan kamu dan Tuhan kamu redha kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka joinlah kamu hamba-hambaku yang lain, yang juga semuanya adalah jiwa yang tenang. Orang mukmin jiwanya tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Apa makna orang mukmin melainkan orang yang mengingati Allah Taala. Kan? Jadi dia tenang. Dengan mengingati Allah, jiwanya tenang. So, masuklah kita bersama dengan orang yang tenang. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga. So, syurga tempat untuk orang yang tenang jiwanya. Orang yang tenang jiwanya dengan Tuhan. Radiyatan mardiyah. Redha dengan Allah. Radiyallahu anhum wa radu anh. Dzalika liman khasyiya rabbah.
Allah redha akan mereka, mereka redha akan Allah. Inilah jiwa yang tenang. Dan perkara ini hanya boleh berlaku untuk orang yang takut akan Tuhannya dengan ilmu, dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Khasyiyah Rabbah. Allahu Akbar kabira. Jadi Musannif rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau yang ringkas yang kecil ini lebih kurang 22 bab, 22 sebab untuk kita memperolehi ketenangan jiwa. Bagaimana kita nak mengelakkan diri kita daripada depresi. Dengan makna kata, bagaimana kita nak menghadapi ujian dunia ini dan kita menjadi orang yang beriman, yang mukmin, yang berjaya mengharungi ujian hidup, berjaya menjawab persoalan-persoalan hidup yang melayakkan kita untuk masuk ke syurga Allah sebagai an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nas'alullaha al-afiyah wal jannah. Sebab yang pertama yang disebutkan oleh musannif rahimahullah ta'ala, oleh pengarang rahimahullah ta'ala adalah beriman dengan Allah ta'ala dan beramal salih. Ini adalah seperti mana kata musannif, a'zamul asbab, dan asalnya dan asasnya. Ini adalah sebab yang paling agung, asalnya dan asasnya. Asas segala ketenangan, asas untuk sebab tenangnya jiwa adalah seperti yang disebutkan oleh musannif, ialah al-imanu billah, seperti mana firman Allah Ta'ala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya sahaja dengan mengingati Allah itulah jiwa menjadi tenang. Redha dengan Allah. Nabi SAW bersabda, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Rasalah seseorang itu kemanisan iman apabila dia redha dengan Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai dinnya dan Muhammad sebagai Rasulnya, sebagai utusan Allah kepadanya. So ini adalah asas untuk kita mencapai ketenangan. Hakikatnya ketenangan yang kita maksud di sini tidak lain, tidak bukan kemanisan iman. Kemanisan iman. Kan? Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang seseorang itu kalau dia ada, dia boleh merasai kemanisan iman. Apa dia? Yang pertama sekali adalah an yuhibballah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai melebihi segala yang lain. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia tidak mencintai yang lain melainkan kerana Allah. Kalau dia cinta yang lain pula kerana Allah. Sebab itulah dia tak cinta benda lain melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Kerana benda lain kalau dia cinta pun kerana Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dia benci untuk kembali ke dalam kekufuran seperti mana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api. Jadi asas ketenangan jiwa adalah iman. Dan musannif rahimahullah ta'ala mendatangkan kepada kita firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih daripada kalangan lelaki dan wanita dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan beri dia kehidupan yang baik, kehidupan yang terbaik. Hayatan tayyibah, a fine living. Allahu Akbar. Kan? Jadi ini yang kita cari. Makna di sini, para ulama tafsir mentafsirkan makna hayatan tayyibah ialah diluaskan dalam kuburnya. Tapi seperti mana kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, siyaqul ayah adalah umum kerana dia adalah isim nakirah yang datang pada siyaqul ithbat.
So ulama tafsir bila dia sebut maksud ayat ini ialah dilapangkan dalam kuburnya, ini adalah di antara bentuk kehidupan yang lapang itu, kehidupan yang baik itu. Bukan sahaja di dunia, bahkan di dalam akhirat, di alam barzakh, dan tentulah itu akan memberi indikator, memberi petunjuk, dia menjadi indikasi kepada keadaannya di akhirat nanti. Allahu akbar kabir. Kerana kubur, alam kubur adalah benteng, dia adalah barzakh di antara dua. Siapa yang bahagia dalam kubur menunjukkan bahawa dia masa di dunia dulu adalah orang yang bahagia, dan dia juga akan bahagia di akhirat. So bila ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala mentafsirkan makna ayat ini dengan dilapangkan hidup dalam kubur, maknanya dia menjadi indikator. Kita boleh dapat teka daripada perkataan ini macam mana hidup orang ini masa dia di dunia. Yang melayakkan dia untuk dilapangkan dia dalam kubur ialah dia hidup orang beriman, bahagia, tenang. Sebab apa Tuhan kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang melayakkan dia dapat kehidupan yang bahagia dalam kubur. Syekhul Islam kata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah. Kita dah sebut tadi. So pasal apa dia boleh masuk syurga di akhirat? Pasal dia di dunia dulu dah duduk dalam syurga lah. Syurga jiwa dia, ketenangan jiwa yang Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam surah Taha, wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu tersebut dalam dalam surah Taha berkenaan dengan orang yang berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang orang kafir pula akan diberikan kehidupan yang sempit, dan tafsiran datang ialah disempitkan kuburnya. Dan tentulah pasal apa disempitkan kuburnya, kerana dia hidup di dunia pun dada dia sempit, dia tak boleh nak tenang. Tengok apa kata Rib'i ibn Amir radhiyallahu an bila dia pergi berjumpa dengan panglima perang Parsi Rustum. Ditanya kepadanya oleh Rustum, kenapa kamu datang nak perang dengan kami orang Farsi, orang Islam? Apa jawapan Rib'i bin Amir? Linukhrijal ibada min ibadatil ibadi ila ibadatillahi wahdah, wa min juril adyani ila adilil Islam, wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Kami nak keluarkan manusia daripada menyembah sesama manusia, makhluk, kepada menyembah Allah semata-mata. Untuk mengeluarkan manusia daripada kezaliman agama-agama buatan manusia kepada keadilan Islam, agama wahyu ilahi. Daripada kesempitan dunia kepada kelapangan akhirat. Kerana kalau kita tidak beriman dengan Allah, semua benda jadi sempit. Sebab itu kata Musannif rahimahullah, wajahnya kerana orang yang beriman, mereka ada asas, ada prinsip yang membolehkan mereka menghadapi apa sahaja yang berhadapan dengan mereka. Manusia ini, apa yang kita hadapi dalam hidup kita, yang pertama ialah benda yang mengembirakan, menyeronokkan, iaitulah nikmat daripada Allah. Yang kedua, kita akan berhadapan dengan ujian, musibah, bala, bencana. Yang ketiga, kita akan buat dosa. 3 perkara saja. Dalam hidup kita ni 3 benda, tak lari. Sebab itulah kata Ibnul Qayyim, unwanu sa'adatil abdi, seperti dipetik oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Qawaidul Arba', Muqaddimah Qawaidul Arba', unwanu sa'adatil abdi idza un'ima syakar, wa idza betuliya sabar, wa idza aznaba istaghfar. Apabila tanda kebahagiaan seseorang hamba itu ialah apabila dia diuji, dia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Dan bila dia ditimpa musibah, dia sabar. Dan bila dia buat dosa, dia beristighfar. Kerana hakikatnya hidup kita 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu, 30-29 hari sebulan, 360 hari setahun.
Sepanjang hayat kita, berapa lama kita hidup, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 100 tahun, tidak lari pada 3 benda ni saja. Di dunia ni 3 benda ni je ada. Kita boleh simpulkan semua kejadian dalam alam ni kepada 3 benda, 3 kategori saja. Nikmat Allah, ujian Allah, dosa kita. Dan orang mukmin dia ada usul. Dia ada asas untuk dia menghadapi situasi di dunia ini. Sabda Nabi SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, in asabathu sarra'un syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'un sabar, fakana khairan lah, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Ajaib, kagum bagi keadaan seorang mukmin. Semua keadaan hidup dia baik saja. Kalau dia diberi nikmat, dia syukur, maka itu baik untuknya. Kalau dia diuji, dia sabar, maka itu baik untuknya. Dan ini hanya untuk orang mukmin. Kerana orang mukmin hidupnya ada at-tawakkul ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Dan tawakal ialah tauhid, dan tauhid ialah tawakal. Sebagaimana sabda Nabi SAW berkenaan dengan 70,000 umatnya yang akan masuk syurga tanpa hisab dan azab. Sifat mereka, Nabi kata, hum la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta dijampi, mereka tidak menganggap sial, dan mereka tidak berubat dengan besi panas, dan mereka bertawakal dengan Tuhan. Kerana apa? Kerana apa mereka tidak buat benda ni? Kerana kuatnya tawakul, kuatnya sandaran hati mereka kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka meninggalkan sebab-sebab yang khilaful awla dan sebab-sebab yang mencacatkan iman. Kalau kita perhati dalam hadis ini, wala yatatayyarun, dan tidak ada orang, dan mereka ni tidak menganggap sial benda-benda yang menggemparkan mereka. Pinggan jatuh, pecah, bewak lintas jalan, terkejut. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi kata, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah, anggap sial ni syirik, anggap sial ni syirik. Wa ma minna illa, kata Ibnu Mas'ud ataupun rawi hadis, tidak ada dalam kalangan kita melainkan akan rasa benda ini. Kerana dia sebenarnya benda yang terlintas di hati. Walakin yuzhibuhu Allahu bitawakkul. Tetapi Allah Ta'ala menghilangkan rasa ini dengan tawakal. Kalau kita kuat tawakal, semakin lama, semakin kuat tawakal kita, sampai ke satu tahap, kita tidak akan terlintas lagi rasa sial ini. Sebab itu bila Nabi SAW naik kenderaan tunggangan dengan seorang sahabat, tiba-tiba keluar Zabi, anak kijang daripada belah kiri, pum, lintas di tengah jalan. Kan? Dia pun terkejut, peluk Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah tiarah ni. Maksudnya dah terasa dalam hati. Nabi kata, tiarah itu ma amdaka au mana'ak, atau kama qala Nabi SAW. Yang tiarah tu kalau engkau ikut dia, baru kau berusaha. Tapi Nabi SAW, Nabi tak terkejut. Nabi tenang, relax. Pasal Nabi sudah tidak ada lagi dalam hati dia sakit-baki tiarah. Tak ada. Nabi tawakal sempurna. Tenang. Jadi beriman kepada Allah Ta'ala tidak lain tidak bukan, suatu Nabi kata, zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba. Kenapa kalimah Rabb yang dipilih? Kerana Rabb melambangkan Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai penjaga kita satu-satunya. So kalau kita dah anggap kita ini di bawah jagaan, peliharaan Allah Ta'ala, Allahu Akbar kabira, maka kita akan tenang. Kita yakin Allah akan lindungi kita. Ihfazillah yahfazka. Nabi pesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
jagalah Allah, peliharalah segala apa yang Tuhan suruh, yahfazka, Allah akan pelihara kamu. Ihfazillah yajidhu tijahak. Peliharalah segala agama Allah Ta'ala ini, engkau akan dapati Allah sentiasa berada di hadapan engkau bila engkau menghadapi kesulitan. Sebab itu Nabi pesan kemudiannya, ta'arraf ila Allah fi syiddah ya'rifka fi rakha. Kenalkan diri kamu kepada Allah dalam keadaan kamu senang. Ta'arraf ila Allah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Allah kenal kamu ketika kamu susah. Dan Nabi sebut, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta, minta dengan Allah. Kalau kamu nak minta tolong, minta tolong dengan Allah. Allahu akbar. So iman, inilah dia. So dengan iman, orang mukmin akan menyambut segala nikmat dengan syukur dan segala bala musibah dengan sabar. Jadi bila dia sabar, dia tahu ini ujian Allah dan Allah ada hikmah di sebalik setiap kejadian yang ditentukan, maka dia tidak akan gusar, dia tidak akan gundah gulana, dia tidak akan kemurungan. Allahu akbar kabira. Kerana dia sedar memang inilah lumrah kehidupan dunia. Dan bila dia buat dosa, dosa juga di antara perkara yang meresahkan. Kerana dosa ini secara fitrahnya, kita manusia bila buat dosa, kita ada wakhzud dhamir. Kita ada celaan dalaman, nafsul lawamah akan bertindak. Akan mengatakan ini salah, ini tak betul. Kalau orang itu orang yang putus asa dengan rahmat Allah, dia akan ambil langkah mudah. Dia kata, dah alang-alang mencelup perkasan, biar sampai ke pangkal lengan. Nas'alullah al-afiyah. Dia ingat Tuhan dah takkan ampunkan dosa dia. Sedangkan Tuhan akan terus mengampunkan dosa kita selagi kita percaya ada Tuhan yang mengampunkan dosa kita. Tengok apa Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana yuqri dhaif. Ibnu Jud'an orang yang baik, orang yang buat baik di zaman jahiliyah, memuliakan tetamu dan sebagainya. Apakah masuk syurga? Nabi kata, lam yaqul yawman rabbi ighfirli khati'ati yawmaddin. Dia tak pernah minta doa pun, hei Tuhanku, ampunkan dosaku pada hari kiamat. So macam mana Tuhan nak masukkan dia dalam syurga? Tidak ada. Karena kunci keimanan kita kepada Allah ialah kita beriman dengan hari akhirat. Allah sebagai pengampun dosa kita, tempat untuk kita minta ampun. Ibna Adam, law ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a ataituka biqirabiha maghfirah. Hei anak Adam, kalau engkau datang kepada aku membawa sepenuh bumi dosa dan engkau bertemu dengan aku tidak dalam keadaan syirik kepada aku, tidak mensyirikkan aku datangkan kepada kamu sepenuh bumi pengampunan. Hadis Qudsi riwayat Tirmizi. Jadi ini di antara asas kepada untuk mencapai kehidupan yang tenang, iaitulah syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Syukur ketika senang dan sabar ketika fakir. Sebab itulah bila ulama bahaskan masalah mana yang afdal, al-ghaniyyu syakir ataupun al-faqirus sabir, orang kaya yang syukur atau orang yang fakir yang sabar, hakikatnya orang yang afdal ialah orang yang bersyukur ketika dia kaya, sabar ketika dia fakir. Setiap orang kaya akan ada waktu yang dia fakir, dan orang fakir juga akan ada sedang-sedang waktu dia kaya. Tidak, sekarang bila datang isu COVID-19, ramai orang kaya jadi fakir, dan ramai orang fakir jadi kaya sebab orang tolong dan sebagainya. Kan? Jadi orang mukmin kalau dia dapat nikmat dia syukur, kalau dapat musibah dia sabar. Baik. Dan bila dia buat dosa, dia beristighfar. Semua orang dalam dunia ni akan ada keadaan dia ditimpa musibah. Tapi bezanya orang mukmin dia beriman dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Tuhan kata, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Hai orang mukmin, ingatlah kalau kamu cedera, kamu sakit, orang musyrikin juga cedera, sakit dalam perang Uhud ni. Sama-sama. Tetapi kamu mengharap daripada Allah apa yang mereka tak harapkan.
Itu yang menjadikan kita lebih sabar. Allahu Akbar. Dan sabarlah, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sebab yang kedua yang menghilangkan rasa gusar, gundah gulana, rasa depresi ialah berbuat baik kepada makhluk dengan ucapan dan perbuatan. Dan semua jenis amal ma'ruf adalah perbuatan yang baik. Kerana ini adalah sebab kebahagiaan yang Tuhan telah jadikan kepada kita untuk mencapai redha-Nya. Dan ini berlaku untuk semua juga, kata musannif rahimahullahu ta'ala. Tetapi untuk orang mukmin lebih lagi, dia dapat yang sempurna. Memanglah setiap orang manusia adalah benda-benda ini semua, ia adalah sunnatullah. Allah telah letakkan. Siapa yang beriman dengan aku, dia akan tenang. Siapa yang buat baik dengan orang, dia akan tenang. Ini adalah sunnatullah. Dia adalah perkara yang jadi sebab musabab. Siapa pun yang buat benda ini, dia akan dapat bahagian. Tetapi kadar berbeza. Orang mukmin dengan orang kafir beza. Sebab itu kita kata tadi, bila kajian menunjukkan yang bunuh diri ni ateis yang banyak. Kenapa dalam agama Kristian, agama Hindu, juga agama yang sesat, tapi kenapa kurang bunuh diri? Pasal dia ada juga unsur iman pada Tuhan, iman kepada ghaib. Kan? Walaupun mereka tak dapat yang sempurna, kerana di akhirat mereka tak dapat ganjaran. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. So bahagian di akhirat mereka tak dapat. Orang mukmin apa special kita dengan orang kafir? Ialah akhirat. Akhirat nanti kita akan tenang. Orang kafir mujarrad bila dia sakratul maut, hilang segala ketenangan yang dia rasa di dunia ini. Allahu akbar kabira. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Bagi dia di dalam kubur ini kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Dan dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan buta. Allahu akbar kabira. Tayyib. Kehidupan kita ini, manusia ini dibina hubungan ataupun agama Islam itu sendiri ditegakkan atas dua perkara. Yang pertama seperti mana kata musannif dalam kitab tafsirnya pada tafsiran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam tafsir dalam firman Allah Taala alladzina yuqimus salata alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pasal apa Allah Taala sentiasa menggabungkan salat dan memberi infak, memberi zakat. Kenapa Islam dibina atas salat dan zakat? Kerana kata musannif rahimahullah dalam tafsir dia, agama Islam ini dibina di atas prinsipnya adalah al-ikhlasu lil ma'bud wal ihsanu lil makhluk. Dua prinsip besar. Ikhlas untuk yang disembah Tuhan dalam ibadat dan berbuat baik kepada makhluk. Ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Nabi kata Allah telah mewajibkan kamu berlaku ihsan kepada semua benda. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُرِحْ أَحَدُكُمْ ذَبِيحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Sampai nak bunuh dan sembelih pun disuruh berlaku ihsan, dibuat dengan cara yang terbaik. Dibuat dengan cara yang terbaik. Itu maksud ihsan ni, kita bersungguh-sungguh. Kalau kita buat ibadat, kita sungguh-sungguh buat ibadat. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ihsan dengan Tuhan. Ihsan dengan makhluk, kita bersungguh-sungguh buat baik kepada dia. Kerana apa? Kerana kita tahu apa yang kita buat baik ini adalah kerana Allah juga ibadat. Kita bayar zakat ni sebab kita nak harap ganjaran akhirat. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Tengok apa orang yang infak kerana mengharapkan ganjaran Allah semata-mata, tidak mengharapkan balasan terima kasih kepada manusia. Tuhan kata apa? Kerana mereka takut
yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtira. Kami takut Tuhan kami dengan azab dia pada hari akhirat. Maka Tuhan kata, fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm. Tuhan lindungi mereka daripada kejahatan hari tersebut. Walaqahum nadratan wa surura. Dan kami berikan kepada mereka kegembiraan dan wajah yang berseri-seri. Allahu akbar kabira. Nah, jadi kalau kita buat ihsan kepada makhluk kerana mengharapkan ganjaran Allah, hidup kita menjadi tenang. Kita tolong orang, bantu orang yang susah. Kerana dengan itu kita akan sentiasa syukur dengan nikmat dan sabar dengan musibah. Sebab itulah kata Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan cakap bisik-bisik mereka itu. Banyak cakap kita sembang-sembang, kita ni tak ada kebaikan. Tuhan kata, illa, kecuali man amara bisadaqatin. Kecuali kalau dia menyuruh untuk melakukan sedekah. Aw ma'rufin, atau apa-apa benda ma'ruf, benda-benda yang baik, yang amal salih. Aw islahin bainan nas, ataupun dengan tujuan untuk melakukan perdamaian, islah antara manusia. Barang siapa yang buat perkara tersebut kerana mengharapkan redha Allah, maka Allah akan beri kepadanya ganjaran yang agung. Ganjaran yang agung. Bukan saja di akhirat, di dunia ini. Dan tentulah yang paling besar di akhirat. Jadi Tuhan Azza wa Jalla beritahu kepada kita, semua perkara ini membawakan kebaikan dan mengelakkan daripada berlakunya keburukan. Buat baik kepada makhluk kerana mengharapkan ganjaran Allah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya juga yang ketiga ialah menyibukkan diri dengan amalan yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat. So kita ini punca kita jadi murung, depresi, kita jadi tak tentu arah dalam hidup pasal kita tidak ada pekerjaan yang memanfaatkan diri kita. Kita tidak mencari ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis, amat benci kepada orang yang alim tentang benda dunia tapi jahil tentang akhirat. Ya kan? Ini. Bila kita sibukkan diri kita dengan benda-benda keduniaan semata-mata tanpa mengharapkan akhirat, tanpa mengutamakan kerja-kerja yang memberi manfaat kepada akhirat, kita hanya sibukkan dengan ilmu-ilmu keduniaan tanpa menyibukkan diri, tanpa menjadikan prioriti ilmu kita ialah ilmu akhirat. Itulah yang menyebabkan kita ni banyak ham dan gham, banyak murung, banyak sedih. Kalau orang itu hidupnya, dia jadikan hidup dia adalah ilmu yang dia tuntut apa dia? Ilmu berita. Berita dunia, berita negeri, berita sukan. Dia hanya duk follow hal ehwal manusia. Wallahil azim. Yang dia akan dapat adalah kemurungan. Dia hanya dapat murung. Dia hanya dapat kesedihan. Setiap hari dia dengar berita-berita yang dahsyat, yang mengerikan. Bencana-bencana. Kan? Dia akan melahirkan orang yang mempunyai sikap orang kata apa, pesimis. Dia rasa macam dunia ni penuh dengan benda keburukan. Tentulah berita hanya melaporkan benda yang buruk. Dia tak lapor benda yang elok-elok. Kan? Walaupun sebab benda yang elok terlalu banyak untuk dilaporkan. Tak cukup sejam. Kalau kita tambah berita RTM dari sampai pukul 10 malam pun tak habis kalau dia nak cerita benda yang elok dalam dunia ni. Tapi kalau cerita pasal benda-benda buruk, bencana itu ini cukuplah sejam. Kan? Tapi disebabkan dia hanya duk follow berita manusia saja, ilmu dia tu, dia akan jadi susah hati. Dia akan rasa macam benda tu akan kena pada dia dan sebagainya. Kan? Sebab itu bila Nabi SAW cerita kepada para sahabat radhiyallahu anhum tentang Dajjal, tentang penceroboh di akhir zaman, tengok apa sahabat radhiyallahu anhum. Dan Nabi cerita tentang Dajjal, sahabat tanya apa pada Nabi?
Ya Rasulullah, waktu salat nak kira macam mana? Kalau Dajjal mai sehari macam setahun, sehari lagi macam seminggu. Dia datang 40 hari. Hari pertama panjang dia macam setahun. Hari kedua panjang macam seminggu. So macam mana nak salat? Tengok sahabat radhiyallahu anhu. Pasal cerita Dajjal ni macam mana, di mana dia nak keluar, apa cerita dia. Yang ni bukan urusan kita. Yang ni pasti berlaku. Kita tahu ke, kita tak tahu ke? Ha? Kita bukan boleh halang Dajjal nak keluar. Itu pasti berlaku sebab dunia menuju ke kiamat. Kita bukan boleh halang hari kiamat. Bila orang yang kita nak kena tahu ialah apa persiapan kita untuk hari kiamat. Ya sahabat tanya apa dia nak semayang macam mana Rasulullah. Hak tu penting tu. Bila datang orang tanya, ya Rasulullah mata sa'ah? Bila hari kiamat? Nabi tanya apa kat dia? Madza a'datta laha? Apa persiapan kau untuk hari kiamat? Bukannya. Yang penting bukan bila, bukan pukul berapa, bukan hari apa, bukan apa hari bulan, tahun bila, bukan. Yang penting bila kiamat mai, kita ni well prepared. Tu yang penting. Okay. Jadi kita ni kena sibukkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang fuduliyat, yang berlebih-lebih. Okay. Malang sekali orang Islam hari ni nampak macam cerdik tapi bungkuk. Kan? Orang boleh tipu kita. Batu burung ababil. Ini apa nama, capal, apa semua. Pasal apa orang boleh tipu kita? Pasal kita tidak ada ilmu yang bermanfaat. Sedangkan Allah Ta'ala hantar Nabi SAW dua benda aja. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah yang mengutuskan Nabi Rasulnya Muhammad SAW membawa al-huda, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haqq, dan amalan yang salih, liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, untuk dia zahirkan agama ini yang isi kandungannya adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih ini mengatasi seluruh agama-agama lain. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrikin tak suka. Jadi itu adalah kita kata di antara sebab untuk kita mendapat ketenangan. Kita sibukkan diri kita dengan perkara yang kita suka, yang bermanfaat untuk kita. Kan? Bukan semata-mata apa yang nafsu kita suka. Sebab ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang akan memenuhi tuntutan fitrah kita. Ilmu yang paling bermanfaat mengenal Allah Ta'ala. Kerana jiwa manusia, macam kita dah sebut tadi, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ilmu yang membawa kita kepada iman, kerana iman adalah asas ketenangan. So ilmu yang bawa kepada asas ini, amalan yang membawa kepada asas ini, inilah dia ilmu dan amalan yang akan menjadi punca ketenangan kita di kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Tayyib. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah menghimpunkan pemikiran kita, memfokuskan pemikiran kita itu, dan kita punya fokus kita mestilah tentang apa yang ada pada hari ini. Kerja hari ini nak buat. Fokus kita ialah apa yang ada depan mata kita. Kerja hari ini nak buat. Dan jangan dia disibukkan dengan pekerjaan yang akan datang hari esok berlebih-lebihan dan duk kesal dengan apa yang dah berlaku semalam. Orang mukmin, Nabi minta lindung daripada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal jubni wal bukh wa minal ajzi wal kasal. Ini adalah himpunan punca depresi. Wa min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Yang pertama, Nabi minta lindung daripada Allah alham. Apa dia alham? Iaitulah benda yang akan jadi pada esok hari yang kita tak tahu macam mana keadaannya.
esok macam mana ni, benda ni jadi macam mana, esok nak makan apa ni, macam mana ni, kalau tak ada gaji bulan ni, tak cukup ni, apa nama kerja kan, bulan depan nak buat apa, macam mana, apa aturan bajet. Sekadarnya. Kalau nak kita elakkan, kalau kita berlebihan duk fikir benda yang akan jadi esok hari, kita akan gusar, susah hati. So apa solution dia? Tawakal lebih. Kena ingat bahawa semua benda telah pun ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, kata Nabi SAW, apa yang kena pada kamu, tidak mungkin dia tidak akan kena kepada kamu. Dan apa yang tidak kena pada kamu, memang tidak ditakdirkan untuk kena pada kamu. Itu telah ditetapkan. So kita sekadar merancang. Rancang sekadarnya dalam kemampuan kita. Jangan duk berlebihan. Nak kena make sure benda tu jalan. Tak, hakikatnya kita dah buat apa yang sepatutnya dalam kemampuan kita, serah kepada Allah Ta'ala. Wa ufawwidhu amri ila Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Al-hazan, bersedih dengan apa yang telah berlalu, pun tak guna, kita bukan boleh ubah masa lepas. So apa yang kita kena buat ialah kita kena perelokkan apa yang akan datang. So yang kita kena pandang masa depan yang ada pada kita, iaitulah masa depan yang macam mana? Yang sekarang, yang hari ni. Kita dah buat dosa, dosa dah lepas. Apa yang kita boleh buat sekarang? Istighfar. Kena musibah, benda dah jadi, nak buat macam mana? Apa yang kita boleh buat sekarang? Sabar. Nikmat dah dapat, apa kita kena buat sekarang? Syukur. So yang penting apa yang ada depan mata kita sekarang, hari ini, fokus kita untuk hari ini. Buat sungguh-sungguh, ikut ketentuan dan hukum Allah Ta'ala. Kan? Sebab itu Nabi kata, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa idza asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha lakana kadha wa kadha. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Bersungguh-sungguhlah kamu melakukan apa yang bermanfaat untuk kamu. Dan minta bantuanlah kepada Allah. Dan jangan kamu rasa lemah. Jangan rasa tak boleh. Jangan rasa tak mampu. Dan apabila menimpa kamu satu benda, jangan kamu kata, kalaulah buat macam ni, tentu jadi macam ni. Tetapi katalah, takdir Allah, apa yang Allah kehendaki, pasti dia buat. Kerana kalau ini membuka pintu syaitan. Kalau disebut dalam bentuk hasrah, disebut penyesalan, ini tak guna. Benda dah lepas. Tak perlu kita nak kenang-kenang berlebih-lebihan. Yang penting ialah apa yang ada sekarang yang kita boleh usaha dalam kemampuan kita. Ini yang syarak suruh kita jaga. Jadi semua benda dalam hidup kita ni ada dua. Benda yang dalam kemampuan kita untuk kita usahakan. Yang dalam istita'ah kita. Yang ni yang syarak suruh kita buat. Dan benda yang di luar daripada kemampuan kita, yang ditakdirkan oleh Allah semata-mata, yang kita tak ada usaha dalamnya. Yang ni kita kena redha. Dan kena sabar dan kena berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tayyib. Di antaranya yang kelima, ialah memperbanyakkan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Jangan buang masa. Jangan buang masa. Sambil bawa kereta, sambil duduk saja, istighfar. Nabi sendiri istighfar sehari 100 kali, 70 kali. Allahu Akbar kabira. Istighfar. Ini benda yang paling penting. Sebab apa? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hidup kita ni penuh dengan zikir. Keluar rumah, masuk rumah, keluar bilik ayak, masuk bilik ayak. Makan, minum, tidur, bangkit tidur, baring, semua zikir. Amalkanlah zikir-zikir Nabi ni. Jangan duk sibuk cari doa-doa yang merapu ngarut-ngarut. Doa zikir yang Nabi ajak tu pun, dan mati dulu tak habis baca. Jangan risau lah. Kan? Jangan risau.
So jangan disibukkan dengan hadis dhaif, hadis palsu ni, relax dulu. Tak penting pun. Itu akan menyebabkan kita ni tak tenang hidup. Kalau kita nak beramal dengan zikir yang Al-Bukhari riwayat saja dalam sahih dia, belum tentu kita sempat buat semua. Dan mati dulu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kan? Jadi apa nama? Yang penting kita kena zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam disebutkan di sini ialah at-tahadduts bi ni'amillahi adh-dhahirah wal batinah. Tahadduts bi ni'matillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa makna tahadduts? Yakni sentiasa sebut kepada diri kita nikmat Allah Taala. Kalau kena musibah, hitunglah nikmat Allah. Ingatlah nikmat Allah. Kerana nikmat Allah ni kalau kita nak hitung boleh, tapi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi kita tak mungkin habis. Tetapi dengan kita menghitung nikmat Allah Ta'ala, kita akan rasa tenang dengan musibah yang kena kepada kita. Kita dapat tahu hakikatnya nikmat lebih banyak daripada musibah. Yang baik lebih banyak daripada yang buruk. Kan? Yang ketujuh ialah kita kena memerhati orang yang di bawah, yang lebih teruk daripada kita. So kalau kita kena nikmat, kan? Kita kena perhati apa yang orang lain dapat susah supaya kita bersyukur. Kalau kita kena musibah pun, kita kena tengok nikmat yang berbaki dan orang kena lebih teruk daripada kita. Kita tengok orang dapat musibah, alhamdulillahillazi afana mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kita kena sebut bersyukur kepada Allah. Kena bersyukur kepada nikmat yang Allah bagi kepada kita, afiat yang kita dapat di sebalik musibah yang kita kena. Wa ya'fu an kathir. Tuhan ampunkan banyak. Kan? Tuhan ampunkan banyak. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Musibah yang kita kena ini hanyalah hukuman atas sebahagian daripada apa yang kita buat. Bukan semua. Untuk tujuannya la'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah tabaraka wa taala. So, sebab itulah dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis muttafaqun alaih, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Tengoklah orang yang di bawah kamu yang mendapat musibah yang lebih teruk, dan jangan tengok orang yang dapat musibah yang lebih ringan. Kan? Tengoklah orang yang dapat nikmat yang lebih sikit, jangan tengok orang yang dapat nikmat lebih banyak. Kerana itu lebih tepat, lebih membantu kamu untuk kamu tidak meremehkan nikmat Allah Ta'ala. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Baik. Jadi ini penting. Kita kena melihat dalam musibah, dalam pancaroba hidup, kita kena tengok orang yang dapat lebih teruk daripada kita. Jangan tengok orang yang dapat kurang. Kan? Dalam beribadat kita kepada Allah, kita kena tengok orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sikitnya beribadah, supaya kita tambahkan lagi ibadat kita. Kan? Jangan tengok dari sudut tak apalah buat ibadat sikit. Tak tengok kesian orang yang buat ibadat sikit, dia tak ada masa tapi dia teringin nak buat ibadat. Kita Tuhan bagi masa, kita tak guna. Allahul musta'an. Kan? Orang punya teringin nak mengaji, nak belajar. Tiba-tiba kita yang Tuhan bagi ruang dan peluang macam-macam medium yang kita ada, kita tak pakai. Kan? Allahul musta'an. Baik. Yang ke-8, melupakan apa yang telah lalu.
Ini adalah dengan cara kita menghilangkan sebab-sebab yang membawa kepada kegusaran dan menghasilkan sebab-sebab yang membawa kepada kegembiraan dengan kita melupakan apa yang telah lalu daripada perkara buruk yang tak mungkin kita boleh lupakan. Dan mengetahuinya bahawa menyibukkan pemikiran kita dengan perkara tersebut adalah sia-sia. Sebab itulah dalam Islam, takziah 3 hari saja. Lepas tu no more. Dilarang pula ahli keluarga duduk berhimpun. Dilarang ahli keluarga duduk berhimpun. Dilarang kita meratapi kematian. Sebab apa? Islam tak suka benda yang sedih berlebihan. Hang nak meratapi kematian apa? Macamlah hang tak mati. Kan? Jadi kita juga akan mati. Yang duk sibuk orang mati tu, diri sendiri nak mati tak siap apa. Sepatutnya orang mati, kita semakin rasa dekat dengan kita mati. Kan? Dan kita buat preparation. Dan apa sahaja yang masa depan yang tidak diketahui, urusannya terletak di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala semata-mata. Lalu kita bersandar harapan kepada Allah. So apa yang telah lepas kita lupakan, tinggalkan daripada keburukan masa lalu. Tak perlu diungkit-ungkit lagi. Yang penting ialah kita nak memperelokkan masa depan kita dengan kita bersandar harap kepada Allah Ta'ala, supaya Allah bantu kita mendapat masa depan yang lebih baik. Dan masa depan yang paling depan ialah hari akhirat kita. Hari kita masuk dalam kubur, hari kita dibangkitkan daripada kubur. Allahu Akbar kabira. Dan yang kesembilan ialah berdoa kepada Allah Ta'ala. Banyaklah doa-doa yang Nabi SAW ajak. Di antaranya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. Ya Allah, perelokkanlah urusan agamaku, yang mana dia adalah ismatu amri, dia adalah penjaga segala urusan. Kalau elok agama kita, elok semua benda lain. Sebab itu kita kena fokus kepada agama, urusan agama, ibadat kita, hubungan kita dengan Allah. Kita minta ni elok. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan elokkan urusan akhiratku, yang itu adalah tempat kembaliku, yang akan aku kekal di sana. Tak guna kalau urusan dunia elok, akhirat tiba-tiba rosak. Na'udzubillah min zalik. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perelokkan dunia, tempat aku hidup sekarang, yang mana dia adalah alat untuk memastikan aku boleh mendapat kehidupan yang elok di akhirat, dan juga memperelokkan agamaku. Waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair. Tujuan kita nak hidup apa? Jadikanlah hidupku ini, ya Allah, masa untuk aku menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu rehat daripada segala benda dosa-dosa untuk aku. Jadi biarlah kita hidup sekadar kita buat baik kepada Allah Ta'ala, buat pahala, dan dimatikan dalam keadaan kita sejahtera daripada melakukan sebarang dosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam keadaan taubat. Zikir pagi dan petang. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, wahai yang maha hidup, yang maha menjaga segala-galanya, engkaulah penjaga segala-galanya. Dengan rahmatmu lah, dengan belas simpatimu, aku bermohon pertolongan sungguh-sungguh. Perelokkan kehidupanku. Aslih li sya'ni kullah, perelokkan semua urusanku. Wala takilni ila nafsi, dan jangan engkau biarkan aku pada diriku sendiri walaupun sekedip mata, kerana diri adalah manba'u syarr. Diri, nafsu adalah punca keburukan. Sebab itu kita tak boleh percaya dengan diri. Kalau percaya diri, Jahannam. Percaya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Okay. Jadi doa penting. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Doa ni penting. Sebab pasal dia menghimpunkan segala punca
kegusaran dan kemurungan. Kita dah bincang tadi al-hammu wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Yang ketiganya ialah tak mampu. Kita nak satu benda, kita nak buat benda yang baik, tapi Tuhan bagi kita tak mampu nak buat. Kita minta lindung kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita dihalang oleh Tuhan daripada buat kebaikan. Wa'udzubika. Dan kasal yang kedua, yang keempat ialah al-kasal. Kita boleh buat tapi merasa malas. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak mau. Ini lagi teruk daripada al-ajiz. Kan? Macam sekarang kita nak pergi masjid sembahyang jemaah, tak boleh. Al-ajiz. Tapi hakikatnya ini adalah hukuman. Pasal dulu masa kita boleh, kita kasal, kita malas. Nas'alullah al-afiyah. Wa'udzubika minal jubn wal bukhl. Daripada jubun dan bakhil. Daripada pengecut dan bakhil. Kerana bila orang pengecut, dia takut, dia tak berani nak buat kebaikan, tak berani nak menegakkan agama Allah Ta'ala. Yang menghalang orang daripada menyampaikan kebenaran, dua benda. Al-jubnu dan juga al-bukhl. Dua benda yang menghalang orang daripada membantu untuk menegakkan agama Allah. Penakut, takut digelak Wahabi, takut dituduh sekian-sekian, maka dia tak berani cakap yang hak. Takut hilang kawan, takut hilang geng, takut hilang fun. So dia tak berani. So dia akan biar benda batil depan mata dia. Dia tak berani nak halang benda tersebut. Pasal apa? Pengecut. Dan yang kedua, al-bukhl. Kedekut. Dia kedekut, dia tak boleh tolong lah. Kan? Wa min ghalabatid dain. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada dibelenggu oleh hutang. Of course. Bila kita hutang dah melebihi, kita akan jadi takut. Tengok nombor tak ada kendali telefon, kita dah takut. Takut orang minta hutang. Dah tak selesa. Nampak orang tak kenal perhati kita, kita takut. Tentang aku dah hutang dengan dia apa? Kan? Kita jadi takut. Wa qahrir rijal. Dan ditawan oleh orang, dijajah oleh orang, dikuasai oleh orang, orang jahat, orang gangster yang menguasai kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini akan menyebabkan kita murung. Doa azim jiddan. Allahu akbar. Kalau kita faham makna doa ni, insya-Allah banyak masalah hidup selesai biiznillah taala. Baik. So itu yang ke-9 doa. Yang ke-10 ialah dalam kita nak membuat satu perkara, kita kena jangkakan dalam kehidupan kita ni, kita nak berniaga, kita nak apa, kita nak masuk peperiksaan, kita nak buat apa benda pun, kita kena expect the worst supaya kita buat preparation yang terbaik. Kita nak masuk peperiksaan, kita kena jangkakan soalan adalah susah. Kalau kita expect soalan senang, kita takkan buat preparation yang sepatutnya. So ini benar, ini hakikat. Itu yang penting, itu yang sepatutnya. Kan? Sebab itu sebahagian salaf kata, kalaulah diseru semua orang akan masuk syurga kecuali seorang, semua orang akan ke neraka kecuali seorang. Kata Umar bin Al-Khattab, aku harap akulah yang seorang tu. Akulah yang akan, semua orang akan ke syurga kecuali seorang. Maksudnya seorang masuk neraka. Umar bin Al-Khattab kata, aku akan anggap akulah yang seorang. Jadi aku akan rasa takut tahap itu. Dan kalau dikatakan semua orang masuk neraka kecuali seorang, seorang aja selamat masuk syurga, aku akan harap akulah orang tersebut. So kita kena hidup ada al-khauf dan al-raja. Kita kena takut akibat buruk daripada tindakan kita, dan kita kena sentiasa berharap kepada Allah membantu kita dan menyelamatkan kita daripada segala kesan-kesan yang buruk tersebut. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan diri kita. Kerana diri menyuruh kita kepada buat benda yang buruk. Dan kejahatan diri akan melahirkan apa? Wa min sayyiati a'malina. Kesan buruk amalan kita. Nas'alullah al-afiyah. Dan ini adalah punca keburukan dalam dunia ini. Punca daripada diri syahwat. Dan syahwat melakukan perbuatan yang buruk, dan perbuatan dosa itu akan menyebabkan Tuhan membalas dengan benda-benda yang buruk dalam dunia ini. Nas'alullah al-afiyah.
Jadi kita kena expect the worst supaya kita bersiap sedia. Kan? Kita kena bersiap sedia. Sebab tu kita sentiasa dalam keadaan taubat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu orang mukmin tidak berhenti taubat. Sebab tu kata Ibn Qayyim rahimahullah, taubat ni adalah permulaan salikin, permulaan jalan orang yang nak menuju Allah Ta'ala, dan dia adalah penutupnya. Kita mula hidup kita dengan taubat, habis dengan taubat. Sentiasa bertaubat. Ada. Kita sudahi solat kita dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pasal kita expect the worst. Kita expect solat kita Tuhan tak terima. Kita expect solat kita tak sempurna. Kalau kita ujum, kita rasa diri kita hebat, solat aku dah sempurna, na'udzubillah min zalik. Itu yang membawa kepada kita terjebak dalam kemunafikan. Atau kita kena takut kepada syirik. Wajib takut. Kan? Tengok lambang salib, takut. Tengok berhala, takut. Bukan takut kepada berhala, takut tersembah berhala. Na'udzubillah min zalik. Kan? Itu yang poin kita ni. Takut kita ada terreda dengan amalan penyembahan berhala. Takut. Kan? Kalau tidak, kita akan terjebak dalam syirik. Nasallallahu al-afiyah. Jadi ini benda yang paling penting dalam hidup kita. Kita kena expect the worst. Supaya preparation kita juga ialah pada tahap maksimum. Preparation kita pada tahap maksimum. Seterusnya yang ke-11 ialah tidak berlebih-lebihan dengan khayalan dan waham. Di antara perkara yang membantu kita mencapai kejayaan dalam pancaroba hidup ini ialah jiwa yang kuat, hati yang teguh, yang tidak mudah terkejut. Bagaimana kita nak pastikan jiwa kita ni teguh? Kena elakkan diri kita daripada duk buat andaian-andaian yang tak ada munasabah. Andaian yang berlebih-lebihan. Expect the worst yang logik. Yang kita sebut tadi, expect the worst yang memang dalam praktikal. Tapi jangan sampai benda yang tak praktikal pun kita pergi andaikan juga. Tak boleh. Ada yang jadi punca orang jadi murung ni pasal dia duk fikir benda-benda andaian yang tak masuk akal pun. Yang tak boleh dikira. Andaian yang tidak boleh dianalisa. Kan? Ini tak perlulah berlebih-lebihan. Tengok ada bekas ayak nak minum, tak berani. Pasal apa? Takut lagi ayak ni ada racun. Kan? Tengok ayak ni dibuat syarikat mana? Uish, tak boleh kan? Syarikat ni lagi ada apa? Kan? Berlebih-lebihan. Nak makan ubat tak berani. Syarikat Yahudi lagi dia buat macam-macam kita. Padahal macam-macam benda Yahudi lah yang pakai tak ada apa pun. Kan? Berlebih-lebihan. Ikut waham dan khayal. Percaya konspirasi yang berlebih-lebihan. Ini bahaya. Ini boleh menyebabkan kemurungan. Jadi gila. Na'udzubillah min zalik. Kan? Sekadar yang logik. Kan? Kemungkinan yang logik kita kena ambil pertimbangan. Yang tak logik kita buang jauh-jauh. Kan? Buang jauh-jauh. Jangan ambil kira daripada awal. Kan? Jangan tengok. Yalah, kita tak disuruh tengok cerita-cerita filem. Apatah lagi filem-filem yang menakutkan, menggerunkan. Ni semua menakut. Kan? Kadang-kadang orang yang macam duk takwil apa nama, hari-hari tanda-tanda kiamat dengan macam-macam benda yang pelik-pelik ni, pasal dia pun tengok filem banyak sangat. Ikut takwilan padri, takwilan apa nama etis, takwilan orang liberal dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Khayalan, waham, tidak ada kebenarannya. Ke-12 ialah bersandar hati kepada Allah Ta'ala dan bertawakal. Ni kita dah sebutkan tadi. Bersandar hati, bertawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupkan dia. Itu penting. Kalau kita bertawakal, Allah akan bantu kita. Itu yang keberapa tadi? 12. Ke-13, Nabi SAW ada bersabda, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seseorang itu berlebih-lebihan dalam membenci seorang
isteri. Seorang lelaki jangan lebih-lebih benci isteri dia. Pasal apa? Mungkin dia tak suka satu benda pada bini, tapi dia suka benda lain. Jadi di sini ada faedah, kata Musannif rahimahullah, dua perkara. Yang pertama, panduan kepada pasangan, suami isteri, teman, sahabat handai, yang ada hubungan ini, untuk dia bersiap sedia bahawasanya setiap orang mesti ada sisi yang buruk, sisi yang tak elok. Terlebih lagi suami isteri. Nabi SAW kata, khuliqatil mar'atu min dhil'in. Wanita diciptakan daripada tulang rusuk. Min dhil'in a'waj. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Kan? In aqamtaha kasartaha. Kalau kau cuba nak bagi dia lurus, kau akan patahkan dia. Wa in istamta'ta biha wa hiya ala iwaj. Tapi kalau engkau berseronok-seronok dengan dia, dia tetap ada bengkok. So kau kena tahu perempuan ni kot mana pun dia ada bengkok. Kan? Jadi kau kena bersedia, preparation untuk menerima, untuk menanggung aib orang. Seperti mana kita juga ada aib. Setiap orang ada sisi buruk dia. Tak boleh kita expect orang ni perfect. So kita kena bersedia untuk menghadapi perkara tersebut. Dan yang kedua adalah kita kena ambil sisi baik. Lebihkan melihat sisi baik, sisi positif yang kita suka. Kena kenang waktu-waktu yang indah bersama. Kalau berlaku, memang macam nasihat yang kita dah biasa dengar lah kan. Sedangkan lidah lagi tergigit. Memanglah macam itulah. Lidah pun boleh tergigit. Kan? Tapi kalau kita nak besarkan isu pasal sekali lidah kita tergigit, kita duk marah gigi. Sedangkan dalam berapa tahun kita hidup ni, berapa kali sangat lidah tergigit. Kan? Jadi maknanya kita kena tengok dari sudut baik itu yang lebih. Pada pasangan hidup terutamanya. Pada sahabat-sahabat seiman, saudara-saudara kita. Dan lebih-lebih lagi bila kita bermuamalah dengan ulama. Tak. Kena tengok sisi baik ulama. Ulama bukan maksum. Mesti ada salah, ada silap sikit-sikit. Kan? Dan kesilapan dia mungkin boleh membawa kepada kelaziman yang besar. Tapi kita jangan kira tentang kelaziman yang besar tu. Tengok kebaikan yang lebih besar. Sama juga suami isteri, pasangan hidup kita. Kan? Anak-anak kita, mak ayah kita. Macam mana pun besarnya kesalahan dia, kesilapan yang dia buat, jangan pandang kesilapan. Perhatikan nikmat Allah Ta'ala pada kita ada mak ayah. Dengan melihat kepada orang yang tak ada mak ayah. Mak ayah tu bukan kita nak cerita yang paling utama, bukan tentang apa nama cerita kita nak mengadu masalah. Tapi ustaz, mak ayah saya bukan orang yang berguna pun. Kan? Duk pusat serenti. Penjenayah, duk dalam penjara. Orang jahat. Tak. Bukan cerita ada mak ayah ni hang boleh nak mengangih dekat riba dia, itu bonus lah. Tapi apa dia? Bahawa kita ada peluang untuk berbakti kepada dia yang menjadi jalan singkat kita ke syurga. Itu tak cukup nikmat lagi ke Tuhan bagi? Ada di zaman sahabat radhiyallahu an, selepas Nabi SAW wafat, seorang perempuan datang mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia telah buat satu dosa yang cukup besar. Apa dia? Sihir. Ini syirik. Syirik yang lebih dahsyat, buat sihir. Dia belajar sihir, dia nak bertaubat. Apakah amalan soleh yang boleh cover balik dosa dia? Sahabat semua terkelu. Dia berkata, kami tak tahulah. Tapi kalau mak ayah engkau masih hidup, kau berbakti dengan mereka, mungkin kami harap akan balik semua. Kau boleh cover balik semua hasanat, kebaikan kau yang dah gugur, dah lupus sebab kau buat syirik. Bayangkan, orang yang masih ada mak ayah tak bersyukur lagi ke? Walaupun mak ayah dia mungkin orang yang tak berguna, mak ayah dia mungkin dalam penjara, mungkin di mana sahaja tempat yang dianggap tak bagus.
Tapi itu adalah peluang untuk engkau hapuskan dosa-dosa engkau, masuk ke syurga. So kita tengok dari sisi faedah dia pada kita, jangan tengok dari sisi buruk dia pada kita. Kan? Kalau tengok hal tu duk sedih sampai sudah. Tengok-tengoklah mati dah. Terlepas peluang. Dan silap-silap disebabkan kita terlalu menengok sisi buruk mak ayah kita, yang sepatutnya dia jalan kita ke syurga, jadi jalan fast track kita ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu kita takut tu. Kan? Sama juga pasangan suami isteri. Sepatutnya suami adalah jalan seorang isteri pergi ke syurga. Isteri adalah jalan si suami pergi ke syurga. Sama-sama. Tapi kalau kita asyik duk tengok sisi buruk masing-masing, takut-takut jadi jalan ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Kan? So kita kena tengok sisi yang baik. Sisi yang baik selagi mana dia tak mencacatkan iman yang asal lah. Maksudnya di sini benda-benda yang remeh-temeh, yang memang kok mana pun mestilah ada hari akan bergaduh, ada hari yang kan, persahabatan kita dengan orang mukmin yang lain, sepatutnya persahabatan kerana Allah ini akan membawa kita ke syurga. Tapi jangan sampai kerana kita duk pandang sisi-sisi yang buruk itu, kita bergaduh sampai tak bercakap apa semua, akhirnya kita termasuk dalam golongan yang Tuhan haramkan masuk ke syurga. Na'udzubillah min zalik. Di antaranya juga yang ke-14 ialah tidak menyibukkan dengan perkara-perkara yang remeh. Ini yang Syekh sebut tadi. Kesinambungan daripada perkara 13, dan sebahagian kalau setengah cetakan kita dia jadikan ini perkara ke-13. Masih lagi dalam perkara ke-13. Iaitu tidak bukan tidak di sini maksudnya, tidak menyibukkan diri kita dengan perkara remeh-temeh. Sebab Syekh kata setengah orang dia dah prepare diri dia untuk menghadapi dengan pelbagai pancaroba yang besar-besar, tetapi dia terlupa untuk mempreparekan diri dia dengan pancaroba yang ringan-ringan. Dia boleh dia pejabat, tahan maki hamun bos dia, apa semua perangai kawan dia yang lebih teruk. Balik rumah bini dia sikit-sikit letiak, dia tak boleh tahan. Lah, macam mana ni? Macam mana ni? Kan? Kesalahan mak ayah sikit-sikit tak boleh. Kan? Dia dalam hidup dia macam-macam stres dia boleh hadapi. Businessman berjaya, ahli politik berjaya, macam-macam susah dia boleh hadapi. Bila main masalah keluarga jadi runsing, jadi tak selesai. Pasal apa? Pasal Syekh kata dia duk buat preparation untuk menghadapi yang besar-besar, tapi dia terlupa yang kecil-kecil. So bila kita kata prepare for the worst, maksudnya you expect daripada yang kecil sampai yang besar. So you buat persediaan pada semua benda. Kan? Sepatutnya kalau you boleh prepare yang besar, perkara buruk yang besar, sepatutnya yang kecil lebih-lebih lagi lah. Kan? Sepatutnya yang kecil, tapi ada orang dia tak boleh. Dia kalah dengan yang kecil. Ini masalah. Ini masalah. Kan? Memanglah ada orang, kan, dia boleh jinakkan harimau, tapi mai lipas dia geli. Lari bersih rumah je noh. Hang bukan kerja sarkis jinak harimau. Oh, dia kata harimau aku dah prepare, tapi lipas aku geli, tak boleh. Kan? Tapi sepatutnya kita sebagai orang yang betul-betul jiwa kita jitu, kita kena prepare juga kepada yang remeh-remeh. Baik. Yang ke-15 atau dalam sebahagian kitab yang ke-14, mengikut tarqim yang diletakkan, kita kena sedar hidup ni pendek saja, singkat saja. Bukannya banyak masa untuk kita nak habiskan hidup kita dalam kesedihan, kemurungan, duk bersedih. Dan hidup kita seperti mana Nabi SAW dah buat gambarannya, hidup kita ni lurus. Nabi buat kotak, satu garisan panjang lepas daripada kotak. Lepas tu Nabi buat garis kecil-kecil kiri dan kanan. Nabi kata kotak ni hidup manusia, hayat dia. Yang panjang ni angan-angan dia. Angan-angan dia lepas daripada hayat dia. Kiri kanan dia, hak kecil-kecil ni adalah awarid, musibah yang akan menimpa dia. Kalau dia terlepas yang pertama, mungkin kena yang kedua. Terlepas yang kedua, kena yang ketiga. So takkan habis. Sampailah akhirnya dia meninggal dunia. So kalau dia duk disibukkan dengan awarid yang pertama, duk kenang lagi musibah yang lepas, sedangkan musibah bukan itu yang pertama dan yang terakhir. Akan ada lagi musibah lain, akan ada lagi musibah lain. Kalau dia duk habis hidup dia dengan duk bersedih atas musibah lepas satu musibah,
Lama-lama habis gitu hidup dia. Tak ada faedah. Sepatutnya dia manfaatkan hidup dia ini yang Tuhan bagi kepada dia untuk dia mengaut redha Allah sebanyak mungkin supaya dia mendapat kehidupan abadi yang tenang. Baik, yang ke-16, kena perhati. Kena buat perbandingan. Banyaknya nikmat dalam hidup dia berbanding kesusahan. Kena perhati nikmat Allah Ta'ala. Kebaikan dalam alam ni lebih banyak daripada keburukan. Itu hakikat sebenarnya. Itu realiti. Orang yang menyangka hidup ni lebih banyak buruk daripada baik, dia hidup dalam khayalan dan sangkaan dia sendiri. Kerana dia pesimis. Hakikatnya kalau dia betul-betul perhati, di sebalik keburukan tu sendiri ada banyak hikmah dan kebaikan yang akan berlaku. So hakikatnya tidak ada benda buruk. Yang ada hanyalah benda baik. Kita lawan balik logik orang etis. Orang etis bagi dia hidup ni semua buruk. Kita kata tak. Sebaliknya, dalam alam ni semua benda baik. Kerana keburukan yang berlaku pun ada hikmah yang menghasilkan kebaikan. Kerana Tuhan tidak buat benda buruk untuk buruk. Tuhan buat benda buruk untuk menghasilkan kebaikan. La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Itu tujuannya. So di sebalik benda buruk ada benda baik. Hakikatnya semua benda baik. Kan? Yang ke-17 ialah apa sahaja benda buruk yang orang buat kepada kita, orang cuba nak sakit yang kita, mengumpat kita, buat jahat pada kita, hakikatnya yang mudarat bukan kita, dia yang akan mudarat benda tu. Kan? Kita tak perlu nak terlalu obses dengan mudarat yang orang kesakitan yang orang buat pada kita. Orang mengata kita sikit-sikit dekat Facebook, orang buat status buruk pasal kita di Facebook, tak payahlah nak sampai nak tak boleh nak tidur malam pasal orang cakap buruk pasal sekian. Pasal memang manusia ni, kan, kalau kita kata manusia ni personality, setengah orang dia ada orang yang kita panggil sebagai people person. Orang yang memang ihtimam dia punya concern, dia punya interest ialah hubungan dia, relationship dia dengan orang lain. So dia tak boleh dalam hidup dia ada orang nampak buruk pada dia. Tapi dia kena sedar bahawa realiti kehidupan bukan macam itu. Bahawa yang pertama, realiti kehidupan memang dia ada benda buruk. Dan confirm ada benda yang orang tak suka dengan kita. Dan confirm kita akan diuji dengan orang yang memang negatif sikap dia dengan semua orang. So, itu dah lumrah kehidupan. So kita kena sedar balik realiti kehidupan. Kita tak boleh hidup dalam khayalan kita. Bahawa kita ni ialah orang baik yang sepatutnya orang semua suka kita. Itu mustahil. Itu mustahil. Sedangkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul pun ada musuh. Siapalah kita untuk tidak ada musuh langsung? Kan? Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul pun ada musuh. Siapalah kita untuk tidak ada musuh langsung? So hakikatnya kalau orang buat zalim pada kita, orang buat penanya kat kita, yang rugi siapa? Kita ke dia? Dia yang berdosa. So kita jangan buat jahat, balas jahat yang tak betul pada dia. Kita doa kepada Allah Ta'ala. Kita gunakan saluran yang betul. Kan? Orang buat jahat pada kita, kita ada polis, report, selesai. Kan? Dia akan diambil tindakan, dikenakan hukuman. Kan? Allah Ta'ala ada, adukan kepada Allah Ta'ala untuk selamatkan kita daripada mudarat dia. Kan? Ke-18, ketahuilah bahawasanya hidup engkau ini mengikut kepada apa yang kau fikir. Maksud Syekh di sini adalah pemikiran ini yang menggerakkan kita, cara kita bekerja. Innamal a'malu bin niyah. Amalan itu mengikut niat, mengikut apa yang kita percaya. Itulah yang kita akan bertindak. So kalau kita percaya kepada Allah, kita akan beramal kerana Allah, mengikut kehendak Allah. Kalau kita beriman dengan akhirat, kita akan beramal untuk kesejahteraan di akhirat. So kena betulkan cara fikir kita. Fikir kita apa dia? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita bukan buat benda untuk mengharapkan pujian manusia. Kita nak ialah redha Allah Ta'ala. Itulah ghayatun asma. Ghayah yang tertinggi yang kita nak capai. So kalau kita dah betulkan cara fikir kita,
maka kita akan bertindak dengan betul. Dan kita tidak akan disibukkan dengan kejadian remeh-temeh dalam hidup kita ini. Dan yang ke-19, kesinambungan daripada apa yang kita sebut tadi, kita jangan mencari pujian manusia. Jangan tunggu pujian manusia dan jangan cari pun. Jangan cari pun. Seperti mana dalam surah Al-Insan yang kita duk baca setiap pagi Jumaat, kita dah sebut banyak kali tadi. Kan? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak nak daripada kamu balasan maupun syukur. Terima kasih pun tak nak. Sebab tu Syekhul Islam kata cukuplah untuk kita ni pahala amalan baik yang kita buat pada orang ini, cukuplah untuk ia cacat, ia kurang dengan kita kata doakan saya. Minta doa pun tak mahu. Minta doa pun termasuk dalam kita mengharapkan ganjaran. Jangan minta apa. Kan? Kalau dia doa tanpa kita minta, alhamdulillah. Dia telah pun disuruh oleh Nabi SAW. Nabi dah perintahkan siapa pun orang yang buat baik pada kita, ucapkan kepada dia jazakallahu khairan. Kalau dia ucap, alhamdulillah. Dia tak ucap, sudah. Yang penting Allah yang akan balas. Dia doakan, dia tak doa, tak penting. Yang penting Allah Ta'ala tahu itu amalan soleh kita, dan dia akan bagi ganjaran kebaikan kepada kita. So kalau kita nak harapkan pujian manusia, balasan baik daripada manusia, kita akan buat perkara yang paling sia-sia dalam hidup, dan kita akan murung. Kerana makhluk punca kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Kan? Sedangkan kebaikan itu datang daripada Allah Ta'ala sahaja. Jadi samalah, bukan saja orang yang kita tak kenal, siapa-siapa pun, anak isteri kita, mak ayah kita. Lepas tu kita kata tadi, kalau you duk pandang mak ayah saya tak jaga saya, mak ayah saya sekian-sekian, kalau you nak buat bakti kepada mak ayah kerana Allah, benda ni tak jadi penghalang. Apa peristiwa lalu dari segi dia mengabaikan kamu masa kecil ke apakah, tidak menghalang kamu untuk berbakti kepada dia masa dia tua. Sebab poin kita nak buat amal baik kepada dia untuk kita dapat pahala masuk syurga. Bukan cerita dia tu. Kan? Kita buat baik kepada anak kita apa semua, kita mengharap ganjaran daripada Allah. Belum tentu anak kita ini akan balas apa yang kita akan buat, akan betul-betul, kita tak tahu, wallahu a'lam. Walaupun kita berharap, kita berdoa, kalau kita buat amal soleh, di antara ganjaran amal soleh yang Tuhan akan bagi ialah anak yang soleh. Itu yang kita harapkan. Tapi ganjaran pertama sekali yang kita nak daripada Allah. Kalau Allah yang jamin, dapat. Kalau kita nak garanti anak kita akan jadi anak yang soleh, tak mungkin. Kita tak boleh garanti. Tapi kalau kita harapkan ganjaran daripada Allah, Allah pasti boleh bagi. Kalau kita ihsan kepada anak kita, kita didik dia, kita bagi dia nafkah, kita bagi dia jagaan yang baik kerana Allah, Allah akan make sure anak ni akan balas jasa kita. Tapi kalau kita buat tu daripada awal lagi sebab kita nak pastikan, mungkin kita akan kecewa. Kalau kita mengharap daripada anak kita, kita mungkin akan kecewa. Kalau kita harap daripada Allah, Allah takkan kecewa dengan kita. Taib. Tu yang ke-20. Ke-19. Yang ke-20. Yang ke-20 ialah fokus kepada kerja-kerja yang memberi manfaat. Fokus kepada amalan-amalan yang memberi manfaat dan jangan ambil kisah dengan perkara-perkara yang memudaratkan kita. Fokus kepada kerja-kerja yang memberi manfaat. Fokus kepada amal ibadah apa semua. Jangan duk fikir sangat, kalau aku buat macam ni nanti jadi macam ni. Tak. Yang penting benda ni ada manfaat, kita buat. Kita cari, kita hanya fikir apa yang boleh memberi manfaat. Untuk hari ni apa benda yang memberi manfaat. Jangan fikir sangat benda-benda yang memberikan kita mudarat. Kan? Dan yang ke-21 ialah segera menyelesaikan kerja hari ni, selesai hari ni. Kerja sekarang, selesai sekarang. Jangan ditangguh-tangguh, kerana kalau kita bertangguh, maka benda tu akan bertimbun-timbun dan itu yang akan menyebabkan kita jadi stres. Kita jadi tertekan. Dan itu jelaslah. Kan? Nasihat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebut dah benda ni. Salah dah ajak kita. Kan? Dan yang ke-22 yang terakhir ialah engkau daripada amalan-amalan yang bermanfaat ini, dahulukan
dahulukan yang paling penting, kemudian yang penting. Itu penting. Kena buat yang utama, yang ada paling priority, yang paling mustahak untuk hidup kita. Ilmu apa nak belajar dulu? Ilmu agama. Okay. Dalam ilmu agama banyak-banyak ilmu, apa ilmu agama yang paling kurang? Kena belajar yang fardu ain dulu. Belajar akidah, belajar salat, belajar hukum hakam jual beli. Tengok keadaan kita. Kan? Lepas tu apa yang paling penting untuk kita buat. Dan dalam kita nak buat benda ini, jangan lupa kita minta tolong dengan nasihat dan panduan daripada orang yang berpengalaman. Dan kita kena, dalam kita nak buat keputusan, kalau kita ada dua perkara kita nak kena ambil keputusan, musyawarah dan istikharah. Ini dua benda dalam hidup kita. Nabi suruh kita istikharah, sehingga kan pada tali selipar yang putih pun Nabi suruh istikharah. Nabi suruh minta bantuan dan pandangan, minta ilham daripada Allah Ta'ala, dan tanya pendapat orang yang ada expert kepakaran, orang yang ada pengalaman, yang boleh memberi kita nasihat yang bernas, yang baik. Ini mesti hidup kita tak boleh lari pada benda ini, musyawarah dan juga istikharah. So inilah 22 perkara yang menjadi yang disandaraikan oleh musannif rahimahullah, sebahagiannya. Ini bukanlah semuanya perkara, tapi ini 22 perkara yang penting. Dan mungkin kita boleh kelaskan daripada 22 ni, ada benda-benda certain part yang boleh dimasukkan, boleh digabungkan sekali, dan kita mungkin dapat kurang daripada 20 ini. Tetapi yang penting ialah kita amalkan, dan kita tahu benda ini supaya kita boleh buat persediaan, preparation untuk kita menghadapi pancaroba kehidupan kita ini. Kan? Jadi dengan kita memahami perkara ini, kita praktikkan benda ini, tentulah kita akan mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kuncinya adalah tawakal, iman dan tawakal kepada Allah. Kalau ini ada asasnya, tapaknya ini, iman dan tawakal. So yang lain itu membantu kita, yang lain itu akan membantu, barulah yang lain itu akan berkesan. Kalau kita buat yang lain tapi tak ada iman, tak ada tawakal, dia tak berkesan juga. Kan? Yang penting kita orang mukmin, kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat sama-sama kita nak, dan akhirat itulah yang utama. Bukan, jangan waktu kita tak mengukur kesusahan hidup ni, maksudnya bila orang tu miskin, orang tu susah, dia hidup buruk. Tak, bukan macam itu. Yang diukur macam Nabi kata tadi, kalau dia sabar, maka dia baik. Tak ada beza antara orang miskin, yang fakir, yang susah, yang sabar, dengan orang kaya yang syukur. Kedua-duanya dalam kebaikan. Yang jadi buruk ialah orang fakir yang tak sabar, orang kaya yang tak syukur, yang kufur. Ini yang buruk. Yang diukur pada syukur dan sabar, bukannya pada kaya dan miskin itu. Itu bukan ukuran kebahagiaan di dunia ini. Bukanlah sihat dan sakit itu ukuran. Tapi adakah dia taat waktu sihat, dia taat waktu sakit? Kan? Itu yang jadi ukuran. Sejauh mana hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. So selagi mana dia, hubungan dia dengan Allah tidak berubah, tak kisahlah apa keadaan dia, tua, muda, sihat, sakit, susah, senang, tak ada isu. Yang penting hubungan dia dengan Allah Ta'ala adalah sentiasa dalam hubungan yang terbaik. Maka ketika itu semua benda akan jadi baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mendapat manfaat untuk kita semua, dan jadikan pengajaran. Mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi mizan, diletakkan dalam timbangan amal soleh kita. Qultu lakum ma sami'tum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.